Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini saya Muhammad Muizzuddin bin Nazaruddin bersama dua rakan saya, Muhammad Ishraf Najhan bin Abdul Rahman serta Muhammad Faiz bin Juahir, ingin menceritakan mengenai dakwah. Yang pertama, takrif dakwah dari sudut bahasa dan istilah menurut pandangan ulama. Pengertian dakwah menurut kesepakatan para ulama terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pengertian secara etimologi, iaitu bahasa, dan pengertian secara terminologi, iaitu istilah. Dari segi bahasa, dakwah adalah kalimah Arab yang merupakan masdar, iaitu kata benar, berasal dari perkataan da'a, yad'u, da'watan, yang memberi maksud seruan, panggilan atau undangan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, ini dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul." Dakwah dari segi istilah, menurut Hamzah Yaakob, definisi dakwah dalam Islam adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Manakala Toha Yahya Omar mendefinisikan dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sekian, slide seterusnya akan diteruskan oleh Muhammad Faiz bin Juahir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan kepentingan dan matlamah dakwah Islamiah. Kepentingan dakwah Islamiah. Yang pertama, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan kepada umat Islam pada masa ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir yang diutuskan kepada umat manusia, dan kewafatan baginda mewariskan satu amanat yang besar yang perlu dilaksanakan. Amanat tersebut adalah menyebarluaskan agama Allah ke seluruh pelosok dunia, iaitu berdakwah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang bermaksud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah, yaitu wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata, dan aku menegaskan Maha Suci Allah dari segala iktikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, terselamat daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Yang artinya, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksanya. Yang ketiga, menyambung perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun.
yang artinya kamu iaitu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Maka jelaslah bahawa setiap orang Islam ini wajib melaksanakan dakwah, tak kira lelaki maupun perempuan. Dan tugas ini tidak dikhususkan kepada golongan alim ulama semata ataupun golongan yang mempelajari ilmu agama seperti ustaz ataupun ustazah, kerana ini adalah tugas setiap umat Islam itu sendiri. Namun demikian tugas dakwah itu bergantung kepada kemampuan dan kebijaksanaan kita, serta boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Okey, poin seterusnya, matlamat dakwah Islamiah. Yang pertama, memastikan perkara yang diridai Allah tersebar luas. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Yang artinya, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadi agama itu seluruhnya bebas bagi Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka diberikan balasan yang baik, kerana sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang mereka kerjakan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muizuddin bin Nazaruddin dari kos Usuluddin semester 3. Alhamdulillah, kali ini saya ingin sentuh mengenai hukum dan dalil-dalil Al-Quran berserta hadis berkaitan dakwah Islamiah. Yang pertama sekali, dasar hukum dakwah Islamiah ialah Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu hadis. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat yang menyuruh agar umat Islam sentiasa menggerakkan dakwah Islamiah dalam membina umat-umat yang sentiasa berdiri tegak dalam ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, iaitu wahai Muhammad, dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh serta memerintahkan kita untuk melakukan dakwah, tetapi dengan cara yang bijak dan dengan penuh pengajaran. Hukum berdakwah jelas adalah wajib bagi semua umat Islam kerana ia adalah perintah Allah. Tetapi terdapat beberapa perbezaan pendapat di kalangan para ulama, kerana sebahagian mereka mengatakan bahawa dakwah hukumnya adalah fardu kifayah, dan sebahagian lagi mengatakan hukum dakwah adalah fardu ain. Untuk fardu kifayah, sebahagian ulama mengatakan bahawa dakwah adalah fardu kifayah ke atas umat Islam berdasarkan ayat Al-Quran, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu suatu puak yang menyeru, iaitu berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, iaitu buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Daripada ayat tersebut, mereka, iaitu para ulama, berpendapat bahawa yang dituntut oleh syarak ialah tugas dakwah itu perlu dilakukan oleh hanya sebilangan
atau sebahagian daripada umat Islam sahaja. Bagi fardu ain pula, kita perlu jelas bahawa fardu ain iaitu perkara yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap Muslim di dunia mengikut kemampuan masing-masing. Hukum ini digunakan oleh sebagian ulama' pada bab dakwah kerana berkaitan dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Maksudnya, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Seterusnya, hadis yang berkait dengan hukum dakwah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Maknanya, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Tariq bin Shihab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkarah falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Maknanya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya, iaitu mencegahnya dengan tangan, iaitu kekuasaannya. Apabila ia tidak sanggup dengan lidahnya, iaitu nasihat, maka ia tidak kuasa maka dengan hatinya, dan itulah selama-lama iman. Wallahu a'lam. Setakat ini sahaja pembintangan saya. Seterusnya adalah Muhammad Ishraf Najihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishraf Najihan bin Abdul Rahman dari Kos Usuluddin SEM 3 ingin menerangkan tentang rukun dakwah. Takrif rukun dakwah terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, ialah jamak bagi rukun dan ia juga adalah satu aspek yang berdasarkan perkara yang hendak dituju dan diperlakukannya, iaitu sebahagian yang mempunyai kebenaran dan dapat memberi kebaikan, seperti contoh dari segi solat dan sudut wudu. Manakala dari sudut istilah, ialah dengan perkara apa yang dilakukan terhadap manusia dan masyarakat sekelilingnya. Sehubungan dengan itu juga, rukun dakwah mempunyai 3 bahagian yang merupakan pecahan dan konsep untuk mengenal pasti dengan lebih lanjut dan lebih mendalam tentang rukun dakwah, iaitu yang pertama, da'i, yang kedua, maudhu', yang ketiga, mad'u. Pada pecahan pertama adalah berkaitan dengan da'i, yang bermaksud kepada diri seseorang, diri pendakwah dan seorang insan yang mampu menjalankan aktiviti dakwah dengan lebih efisien dan efektif. Dan daripada sudut ini juga terdapat pengertian yang tersendiri, iaitu penyampai untuk Islam, guru untuknya dan yang berusaha untuk melaksanakannya. Dan terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sehingga 46 bahawasanya Allah telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Maksudnya,
Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Seterusnya adalah dari konsep mad'u, ialah bermaksud sasaran dakwah atau orang yang cuba diajak ke arah kebaikan. Di sekolah, mad'u ialah anak murid atau boleh jadi rakan sejawat dan boleh jadi ibu bapa kepada murid. Ini kerana sasaran dakwah bukan sahaja kepada murid, tetapi kepada sesiapa sahaja yang ingin dibimbing oleh pendakwah. Terdapat dalam ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, iaitu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar daripada segi layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Yang terakhir iaitu maudhu'. Maudhu' merujuk kepada isi kandungan dakwah atau bahan yang cuba disampaikan oleh pendakwah. Isi atau ilmu tersebut mestilah bertujuan membentuk mad'u ke arah kebenaran dan kebaikan sahaja. Sebarang ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah dihindarkan. Dan dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat ke-147 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maksudnya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sesekali kamu termasuk orang yang rugi. Surah Al-Baqarah ayat ke-147. Setakat ini saja dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.